Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita sambung kitab kita Asas Aqidah Islam. Kita berhenti di muka surat Kalajawi, muka surat 135 bawah sekali. Lain-lain sifat keistimewaan Rasul. Di situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, lain-lain sifat keistimewaan Rasul. Setelah pengarang menjelaskan tentang 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat wajib bagi Rasul yang mesti ada, iaitu sidiq, amanah, tabligh dan fatanah. Kita dah hurai dah 4 sifat wajib bagi semua Rasul. Bukan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW saja, semua Rasul. Wajib bagi Rasul itu 4 sifat. Mana pengarang ni dapat? Daripada Al-Quran dan hadis. Sama juga 20 sifat tu, 20 sifat wajib bagi Allah. Digali daripada Al-Quran dan hadis untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sifat yang lain. Sama juga bila kita mengaji 20 sifat wajib bagi Allah, bukan terhad 20. Diorang dia tak faham. Dia kata kenapa 20 ya? Tak, 20 tu untuk kita mengenal Allah, kenal Allah. Kemudian dia akan sebut Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan, dan Allah suci daripada sifat kekurangan dan sifat yang tak sesuai dengan makam ketuhanan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan terhad. Dia orang ingatkan 20 saja, bukan. 20 tu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang yang membezakan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang lain. Baik. Ada sifat macam kita baca Asmaul Husna kan, itu sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengasih, penyayang, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang sabar, yang bijaksana. Itu semua termasuk dalam sifat-sifat yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ini juga sama bila kita sebut 4 sifat wajib Nabi, dan dia akan sebut juga segala sifat kesempurnaan, segala sifat kemuliaan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam. Selain daripada sifat wajib bagi Rasul itu, maka terdapat beberapa sifat keistimewaan lain lagi. Baik, yang pertama seperti berani menghadapi kebenaran. Bila kita baca dalam sirah, kita tahu ada sahabat Nabi yang cukup berani. Contohnya macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berani. Tapi berani Sayyidina Umar tidak seberani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih berani. Kita baca dalam sejarah, ada sahabat Nabi yang hebat di medan perang. Sayyidina Hamzah, kemudian Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib, ramai lagi lah. Tapi tidak sehandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih berani, lebih handal. Cuma Nabi SAW ni bila masuk medan perang, Nabi menjadi perancang utama. Sebab tu dalam peperangan orang tengok jeneral dia. Siapa jeneral dia? Siapa yang pandai tu? Jeneral tu kepala dia. Kenapa Jerman kalah dalam perang dunia yang kedua? Hitler tak pandai. Pasal apa? Hitler suruh tentera dia pergi tawar Rusia masa musim sejuk. Habis. Tidak dia boleh menang. Dalam peperangan Stalingrad,
Jerman kehilangan 1.5 juta tentera. Kerana apa? Hitler meremehkan suhu sejuk di Rusia tu, yang suhu dia sangat sejuk. Sangat sejuk. Jadi dia meremehkan. Maka kebanyakan dihilang 1.5 juta tentera dia. 1.5 juta tentera Jerman kalah dalam Stalingrad tu. Puncanya kerana apa? Kebanyakannya mati sejuk. Hitler dia silap dalam apa? Membaca situasi. Dia tak pandai. Sebab tu dalam banyak perang orang tengok general dia, bagaimana kebijaksanaan dia menyusun tentera. Sebab tu orang sangat kagum, sampai barat pun sangat kagum dengan Khalid Al-Walid. Dia bijak menyusun apa? Ketenteraan. Macam kita sembang bab Tatar. Memang tentera dia hebat, tapi kita tak sembang dengan tentera infanteri dia duduk kat depan tu. Pahlawan-pahlawan yang berani. Tapi kita sembang bab siapa? Hulaku Khan, Genghis Khan, Berkhay Khan, Khan ni. Hulaku Khan, Temujin tu. Dia kepala. Walaupun waktu perang dia bukan duduk depan sekali, tapi dia bijak menyusun tentera. Dia bijak melemahkan musuh dia lagu mana. Sebab tu orang akan sebut Genghis Khan, cucu dia Hulaku Khan, bijak macam mana. Kemudian cucu cicit dia yang Islam seorang, apa nama? Timur Leng dia Islam, tapi dia kejam sikit. Dia keturunan, itulah darah Tatar juga. Jadi kita akan sebut tentang general dia, bagaimana bijaknya dia boleh menawan, mengalahkan musuh dia. Jadi Nabi ni paling berani. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu an dia sebut, cuma kadang-kadang orang tak nampak tuan-tuan. Sebab Nabi SAW dia bergerak sebagai general, panglima perang. Itu yang saya ingat masa saya ambil tauliah dulu. Ada masa saya ambil tauliah negeri Perak ni, yang tanya saya kena apa? Yang tanya saya soalan tu Mufti Perak, Datuk Harun Sani rahimahullah, meninggal dah lah, Datuk Sri Harun Sani. Kemudian ada seorang profesor hadis daripada USAS, saya lupa nama dia. Seorang lagi tu Pondok Pak Tih tu, siapa nama tu, anak menakan Pak Tih. Jadi tak apa, yang tanya saya soalan yang profesor hadis tu. Dia tanya, dia kata Nabi Muhammad SAW selama hidup Nabi, berapa ramai yang Nabi bunuh? Saya kata seorang, Ubay bin Khalaf. Nabi bunuh seorang. Yang mana Nabi balin panah, dia kena dan dia mati kan, walaupun mati kemudian. Setengah ulama kata tak, setengah ulama dia seorang aja yang Nabi bunuh dia, Ubay bin Khalaf. Dia cukup takut kena sikit je. Jadi macam mana dia tanya soalan kat saya, macam mana dikatakan Nabi ni berani sedangkan Nabi hanya bunuh seorang saja? Maka saya jawab, dalam peperangan orang tengok pada mastermind yang menyusun strategik. Orang tak tengok infanteri. Dalam banyak-banyak tentera, yang paling banyak bunuh musuh siapa? Sniper. Kalau nak kira sniper paling banyak. Tapi kita jarang sebut sniper, tapi kita sebut siapa yang letak sniper kat situ. Betul tak? Siapa yang gerakkan sniper pada tepat masa dia? Siapa yang boleh baca kat mana sniper? Macam tuan-tuan ingat perang Uhud, Nabi boleh baca dah. Okey, letak 50 pemanah, Nabi letak di sini, jangan turun walaupun apa berlaku. Walaupun Nabi dengan para sahabat tak ramai, betul, sikit je, ada 700 lawan dengan musuh 3,000. Walaupun masa tu musuh ada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid belum masuk Islam. Peringkat awal mereka kalah, musuh kalah. Strategi Nabi tu sangat jitu, sampai lari bertebaran mereka. Yang perempuan lari naik ke bukit. Tapi strategi Nabi gagal apabila apa? Yang hak duduk atas bukit tu pergi turun. Jadi gagal. Jadi Nabi paling bijak. Sniper walaupun hebat, kali general dia bagi arahan silap, hampir tempat sekian, dia pun pergi artillery tembak, mati semua. General kena baca, pandai baca keadaan. Dia kena tahu musuh nak berak lagu mana. Itu saya sebut, dalam apa-apa peperangan, walaupun infanteri paling banyak bunuh orang, infanteri duduk depan, dia paling banyak bunuh orang. Orang yang bawa jet, dia paling banyak bunuh orang. Dia bom sana sini, banyak mati. Tapi kita tak kenang tu. Kita kenang siapa yang urus dia semua. Silap percaturan dalam peperangan, habis. Nabi lah mastermind dalam peperangan. Itulah kita panggil otak, roh kepada pasukan Islam. Baik. Kemudian antara tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebut waktu dalam perang Badar. Sayyidina Ali kata waktu dalam perang Badar, sahabat Nabi waktu perang tengah berkecamuk ni.
kami berlindung pada Nabi SAW, dan Nabi lah orang yang paling dekat dengan musuh dan yang paling banyak ditimpa kesulitan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Waktu perang Badar, kan perang Badar 313 lawan dengan 1000. Ada ketika umat Islam dipukul, ini musuh serang berhabis-habisan, sampai tahap Nabi paling dekat dengan apa? Sahabat Nabi. Bila dipukul, dia akan mundur sebab musuh ramai. Sampai tahap Nabi paling depan sekali, Nabi SAW. Sahabat Nabi duduk belakang Nabi SAW. Baik, berani Nabi SAW. Baik, kemudian sama juga ketika mana, kalau tuan ingat perang Hunain, ketika mana apa, sahabat Nabi ada 10,000 pergi lawan dengan suku Hawazin dan Saqif di apa, di Taif. Mula-mula perang menang lawan, dan suku-suku Hawazin ni dia hebat memanah, pandai memanah. Dia lawan-lawan, dia kalah, dia lari. Kemudian dia panah, dia duduk kat celah-celah gunung, dia panah tepat. Dia pasukan-pasukan yang handal memanah, suku Hawazin daripada Taif ni. Bila panah, maka banyaklah sahabat Nabi yang terkorban, sebab panah mai dalam keadaan tak diduga, macam sniper tuan-tuan. Sap kena panah. Ramai kena panah, terkorban. Bila panah mai dalam keadaan tak dijangka, mai pada mana, yang panah ni pula semua handal-handal tepat. Maka sahabat Nabi ketika ni tak tahu nak buat apa. Maka depa pilihan depa mundur dulu. Ini strategi, mundur dulu. Sampai bila depa mundur tu, Nabi SAW tak mundur. Yang tak mundur tinggal berapa orang je? Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Sufyan baru masuk Islam masa tu, Abbas. Ada berapa orang yang dekat Nabi SAW. Sahabat lain terpaksa berundur. Anak panah mai terlalu apa, terlalu tanpa henti dia mai, banyak yang terkorban. Jadi dalam keadaan yang dah terkorban ni, sahabat Nabi mundur, maka Nabi tak mundur, Nabi terus ke depan. Masa tu Abu Sufyan pegang tali kaldai Nabi naik kaldai warna putih. Sahabat dah mundur ni, tak dapat tahan dengan panah, tapi Nabi terus ke depan. Maka Nabi kata apa? Nabi terus kata, ana nabi la kadhib. Nabi cakap kuat-kuat, ana nabi la kadhib, aku adalah Nabi dan tidak dusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, akulah cucu kepada Abdul Muttalib. Tuan-tuan, bila Nabi sebut tu, Nabi nak beritahu kat musuh, akulah Nabi, yang hampa nak bunuh ni akulah Nabi, akulah cucu kepada apa, Abdul Muttalib. Kalau orang tak berani, orang yang tak cukup berani tuan-tuan, ketika sahabat Nabi dah mundur tuan-tuan, tinggal beberapa orang sahabat dia, Nabi boleh angkat suara sebut. Supaya apa? Supaya sahabat yang mundur tu patah balik. Jangan mundur, patah balik. Dan supaya musuh tahu, ini Nabi tak lari. Jadi tuan-tuan, memang betul-betul berani tuan-tuan. Kalau orang yang penakut, dia akan fikir nanti panah kena kat dia. Ni panah dah lama, orang ramai kena. Nabi sebut, berapa kali Nabi sebut, sehinggalah apa, sahabat Nabi patah balik dan menang. Sama juga dalam perang Uhud tuan-tuan baca. Ketika mana apa, bila yang daripada bukit tu turun, Khalid Al-Walid datang bunuh semua yang atas bukit tu, dia serang pada belakang. Maka barisan Islam menjadi kucar-kacir. Ialah 3,000 lawan 700, sebab musuh datang daripada kiri dan kanan. Sampai tahap tentera Islam, ada yang disebabkan duduk perang sampai tak tahu, ada yang duduk di bahagian musuh lawan dengan hak Islam, dia tak tahu. Sebab musuh datang kiri dan kanan, dia jadi berkecamuk. Bila jadi macam ni, ada sebahagian sahabat Nabi tengok, tak tahu buat apa, ada yang naik ke bukit Uhud dulu, nak susun strategi naik ke bukit, pasal tak nampak, jadi dah kucar kacir. Ada sahabat Nabi yang balik ke Madinah. Apa Nabi buat? Nabi turun kat tengah perang, Nabi sebut, ana Rasulullah, aku Rasulullah. Supaya apa? Sahabat Nabi yang dalam keadaan, ada yang kata Nabi Muhammad dah wafat, ada yang sebut orang kafir nak melemahkan tentera Islam, dia tengah berkecamuk, dia berkata apa? Muhammad dah mati. Muhammad dah mati. Jadi tentera Islam dengar, Muhammad dah mati, nak bagi lemah semangat. Rasulullah pergi ke tengah, Rasulullah kata, ana Rasulullah, ana Muhammad. Musuh dengar, musuh terus pergi kat Nabi. Itu yang Nabi kena berapa kali tetak. Kena tetak dekat sini, kena tetak dekat topeng Nabi, patah gigi Nabi SAW, kena baling batu. Bila Nabi sebut, sahabat Nabi baru tahu, oh situ Rasulullah. Maka sahabat Nabi baru ramai kumpul balik, kumpul pada Nabi SAW. Tapi nak cerita Nabi Muhammad betul-betul berani. Baik. Sama juga tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW seorang-seorang
duduk di Mekah. Nabi tawaf. Masa ni orang ramai lagi belum masuk Islam. Jadi waktu Nabi tawaf tu, di dekat dengan Kaabah ada Abu Jahal, Utbah, Syaibah, ni pemuka-pemuka kafir Quraisy. Macam-macam dia penghina Nabi, dia sebut tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad tawaf. Dia duduk dekat Kaabah. Bila Nabi Muhammad SAW tawaf, sampai dekat dia maki hamun Nabi. Nabi Muhammad SAW seorang lah ni, dia ramai. Macam-macam dia maki, tapi Nabi diam. Nabi teruskan tawaf lagi. Kan 7 kali tawaf. Bila Nabi sampai lagi dekat dia maki lagi. Macam-macam dia maki kat Nabi Muhammad SAW. Tapi nak cerita berani sungguh, sebab Nabi seorang lah. Tak ada pengawal, tak ada pengiring. Nabi Muhammad SAW diam lagi, tawaf lagi. Kali ketiga Nabi sampai kat dia maki lagi. Macam-macam dia maki Nabi Muhammad SAW. Kali ketiga baru Nabi balas. Nabi kata apa? Hadis ni riwayat Imam Ahmad juga. Kata Nabi SAW, tasma'un ya ma'syar Quraisy, amma walladhi nafsu Muhammad biyadihi laqad ji'tukum bizabh. Dengar elok-elok. Dia bila dia hina Nabi kali ketiga, Nabi kata, hampa dengar elok-elok. Ni kan bahasa kita ni. Hampa dengar elok-elok. Wahai sekalian Quraisy, sesungguhnya demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, ni demi Allah lah, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, laqad ji'tukum bizabh, aku datang nak sembelih hampa. Aku datang nak sembelih hampa. Dia tahu Nabi Muhammad SAW selama Nabi hidup, Nabi tak pernah tipu. Yang Nabi cakap tu memang jadi. Nabi cakap tu memang jadi sungguh. Sebab tu bila Nabi kata kat Ubay bin Khalaf, aku akan bunuh hang, dia cukup takut. Sebab Nabi cakap tak pernah tipu. Depa yang gelar kat Nabi. Apa depa gelar kat Nabi? Al-Amin. Depa gelar kat Nabi Al-Amin sebab Nabi SAW tak pernah tipu. Bila Nabi kata kat Ubay bin Khalaf, aku akan bunuh hang, sebab tu bila Nabi baling tombak, luka sikit ya, dia bukan mati terus, luka sikit. Tapi dia kata apa? Muhammad telah bunuh aku. Muhammad telah bunuh aku. Dia bukan mati dalam medan Uhud tu, luka sikit. Tapi bila dia balik dalam perjalanan tu, luka tu makin teruk dan dia mati. Sebab dia yakin bila Nabi Muhammad kata akan bunuh aku, memang betul Muhammad akan bunuh dia. Jadi bila Nabi Muhammad SAW kata aku datang untuk menyembelih kamu, dia pun terpaku tuan-tuan. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, perawi kisah ni, dia cerita dia nampak seolah-olah pemimpin Quraisy tu semua terpaku, seolah-olah macam atas kepala mereka ada burung. Di Arab tu sebut ka'anna ala rusihim tuyur, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Maksud dia mereka terdiam, tersentak, terpaku terus, seolah-olah kalau burung boleh hinggap atas kepala mereka jadi macam tunggui kayu tu, terlalu takut dan gemetar. Dan memang betul pun hak yang Nabi sebut ni, dia terkorban dalam perang Badar. Terpaku dia bila Nabi SAW sebut macam tu. Sebab Nabi cakap mesti jadi. Tapi nak cerita begitu beraninya Nabi SAW walaupun Nabi seorang. Satu lagi kisah tuan-tuan. Pernah satu ketika penduduk Madinah ni dengar satu suara yang kuat. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Dengar satu suara yang kuat waktu malam. Bunyi kuat, menggemparkan. Jadi penduduk Madinah ni bila dengar, dia rasa takut. Bunyi apa yang sangat kuat ni waktu malam? Maka kata Anas bin Malik, perawi kisah ni, dia kata Nabi SAW ni, kana Nabi SAW ahsanan nas, manusia yang paling baik akhlak dia. Ini yang sebut Anas bin Malik. Wa kana ajwadan nas, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling pemurah sekali. Kemudian kata Anas bin Malik, wa kana asya'an nas, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berani. Beraninya Hamzah, beraninya Sayyidina Umar, beraninya Ali, Nabi Muhammad lebih berani sallallahu alaihi wasallam. Maka dia cerita pada satu malam ni penduduk Madinah dengar satu suara yang menggemparkan. Maka ramai ni bila dengar, tak pasti suara apa tuan-tuan, tapi suara tu sangat kuat, dentuman ke, gegaran ke, wallahu alam.
Tapi suara dia menggemparkan seluruh Madinah, sampai jadi cemas dan takut penduduk Madinah. Adakah musuh mai menyerang, gempa bumi ke? Maka ramai-ramai penduduk Madinah bergerak menuju ke arah suara tu, suara yang menggemparkan tu. Bila dia ramai-ramai pakat pergi, dalam perjalanan dia nak pergi, Rasulullah dah balik. Rasulullah dah balik. Rasulullah SAW dah balik. Rasulullah masa tu menunggang kuda Abu Talhah, dan di tengkuk kuda tu Nabi selit pedang Nabi. Nabi pergi dulu seorang-seorang. Penduduk Madinah tak sampai lagi, Nabi pergi seorang-seorang je. Selit pedang atas kuda Abu Talhah, Nabi pergi. Dan kuda tu, yang sahabat terkejut, kuda tu sebenarnya kuda tu pelan, lari slow. Tapi bila Nabi naik, berkat Nabi, tentang mukjizat Nabi, kuda yang lari pelan jadi kuat, lari punya laju. Nabi balik, Nabi dah patah balik dah. Maka bila Nabi patah balik, Nabi jumpa mereka, Nabi kata apa? Nabi kata, lam tura'u, lam tura'u, lam tura'u, lam tura'u. Tak perlu takut, tak perlu takut, tak perlu takut. Balik. Nabi SAW pergi dulu tuan-tuan. Seorang yang menggemparkan, Nabi sampai dulu. Itu Nabi SAW, manusia yang paling berani. Kemudian adil dalam menjalankan pentadbiran dan hukuman. Ni adil, kita tahulah semua orang adil tuan-tuan. Sudah pastinya sifat adil ni sudah semestinya ada pada para nabi tuan. Para nabi semua ada sifat adil. Malah sifat zalim ni lawan bagi adil lah zalim. Allah Ta'ala pun tidak zalim walaupun sedikit. Nabi-nabi tidak ada sifat zalim, walaupun zalim tu pada diri sendiri. Nabi tak zalim. Kita walaupun tak zalim orang, kadang-kadang kita zalim diri sendiri. Macam mana zalim diri sendiri? Tak semayang, buat maksiat, itu zalim kat diri sendiri. Nabi-nabi tak. Dia tak zalim kat diri sendiri pun dia tak zalim. Sebab tu antara kezaliman yang paling jahat orang buat kat diri dia adalah syirik. Yang disebut dalam surah Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Kezaliman macam mana? Orang dengan syirik itu dia kekal dalam neraka. Itulah kezaliman yang paling besar seseorang pada diri dia. Bila dia tak beriman pada Allah, dia kufur pada Allah, dia telah zalim pada diri dia dengan kezaliman yang paling besar sekali. Kerana syirik dia tu, dia telah menjerumuskan dirinya dalam neraka selama-lama-lamanya. Nabi tak zalim. Tak zalim kat orang, tak zalim pada haiwan, tak zalim pada diri sendiri. Itu adil tuan-tuan. Termasuk juga adil ni munsif, kata munsif. Munsif ni orang yang mana tuan-tuan? Ini sukar juga munsif. Dia ada munsif ni kita kata insaf. Sebenarnya kita kata insaf ni orang dia ni insaf lah. Insaf lah dia ni. Boleh jugalah. Tapi yang sebenarnya insaf ni makna dia orang yang adil pada diri dia. Adil macam mana insaf ni? Walaupun dia dah pegang satu benda tu, satu pendapat lah, dia dah pegang 20 tahun, 30 tahun, dah lama tuan-tuan, dia berpandangan begini. Tapi bila dia mengaji, terbukti pandangan dia tu salah. Kalau dia insaf pada diri dia, dia takkan pegang pandangan tu. Oh, selama aku pegang ni salah rupanya, lagu ni yang betul. Itulah insaf pada diri sendiri. Tapi sukar orang nak jumpa. Sebab ada orang kadang-kadang dia rasa, rasa macam bodoh pula. Ada setengah orang lagu tu, dia rasa aku dah pegang pandangan ni lama dah. Itu susah. Tak betul. Saya pernah sebut beberapa kuliah saja kan. Satu ustaz dia cerita, di belah Ampang ada satu orang, ustaz ni muda lagi, dia kerja bagi mandi jenazah. Dia terkejut, dia jumpa satu kes tu, satu ustaz tua. Ustaz ni dah lama dah bukan ustaz tuan-tuan. Orang bagi mandi jenazah, dia bukan ustaz, tapi orang bagi mandi jenazah. Bagi mandi jenazah lelaki. Cara dia bagi mandi jenazah, dia bagi telanjang tuan-tuan. Dia bagi telanjang mayat tu. Ustaz ni kata mana boleh? Memang tak boleh, haram, berdosa besar. Mana boleh malukan jenazah? Dia bagi telanjang tu mayat tu. Ustaz ni kata tak boleh, salah ni. Aku dah buat berapa puluh tahun dah. Bukan kira hang buat berapa puluh tahun, benda tu salah. Itu kita susah kadang-kadang nak insaf diri tu. Bila orang dah buktikan salah, dalam kitab benda ni salah, akuilah, terimalah. Jangan inat keras kepala. Jangan. Salah nak buat lagu mana? Ustaz ni tegur, ustaz ni kena halau. Jangan. Tak boleh.
Ini cara aku bagi mandi. Konon je apa? Risau kut ayat tak kata. Itu kita kata melampau dalam beragama. Mana boleh melampau dalam beragama? Itu melampau. Air ni satu jisim yang sangat halus. Tuan-tuan pakai baju orang simbah ayam, basah sampai ke kulit, betul tak? Walaupun baju ni apa? Baju ni kita tak nampak kulit, dia rapat kan? Struktur dia rapat. Siram air, tembus air. Tilam yang tebal tu tuan-tuan siram air, tembus sampai ke bawah. Dia halus air ni, jisim dia. Tuan-tuan sekadar bubuh kain atas tu, tuan-tuan siram atas jenazah, sampai ada air, sampai Nabi bagi telanjang masa tu. Habis bila tegur, mengamuk. Aku makan garam dulu pada hang. Banyak makan garam, darah tinggi. Bukan garam tu Itu susah tuan-tuan. Dia susah nak nasihat, tak mau. Susah. Dia tak insaf pada diri dia. Insaf. Ada kes daging korban daging korban. Ada satu tempat. Depa punya style kampung tu lah. Dia bukan ustaz, dia orang apa di kampung tu, dia ada orang yang urus daging korban. Dia dah ada orang dah, dia ada tim, dia ada dalam mungkin lebih kurang 10 orang macam tu, tim urus daging korban. Setiap tahun memang depa yang urus daging korban, depa yang sembelih, depa yang lapah, depa yang semua serah pada depa. Kalau tak bagi depa urus, depa akan hasut satu kampung, hampa jangan pi buat kerja korban. Kalau tak bagi depa urus, dia hasut semua tu kampung. Jadi mau tak mau kena bagi kerja apa, urus daging korban dekat dia. Masalah dia apa? Masalah dia bila bagi dia urus daging korban dengan tim dia, depa pi curi batang pinang, ekor, mana boleh, bukan hampa punya. Di batang pinang dia ambil, ekor dia ambil, yang hak best ni dia ambil. Lepas tu baru dia bagi apa, bagilah kat fakir miskin. Ni ajaran main mana ajaran ni? Haram, berdosa besar. Haram, berdosa besar. Hang makan tuan korban punya. Masa bila hang boleh ambil itu punya? Hang tak boleh ambil. Hang boleh ambil macam mana orang lain dapat. Itu fatwa dia tuan-tuan. Kalau zaman Nabi tak boleh ambil langsung, takut jadi apa, syubhat upah. Zaman fatwa kita boleh ambil macam mana orang lain dapat. Boleh, nak lebih, tuan kor pergi beli. Itu senang, pergi beli kat pasar, senang. Nak advance, pergi beli kat pasar. Jadi tuan-tuan, bila dia buat lagu tu lama dah, datang imam seorang. Imam ni lagi tua pada dia. Imam ni tegur, kata tak boleh ni, kata ni salah ni. Tapi imam tu bukan orang kampung tu. Jadi dia anggap apa, hang bukan orang sini, hang jangan buat pandai. Jadi tak boleh nak buat apa. Itulah sepanjang tahun, kalau kita tak bagi dia urus, korban tak ada sabar buat. Kalau dah bagi diurus, dia dengan tim dia curi habis semua yang best-best kat lembu, dia pergi curi, lepas tu baru bagi kat orang. Ni kata penyamun tarbus tuan-tuan. Nampak buat baik tapi menyamun. Tak apalah tuan, dipendekkan ceritanya. Saya bila dengar cerita ni saya termenung. Ish, dahsyat. Imam tu cerita kat saya, ish, dahsyat. Lepas tu imam tu kata apa kat saya, tapi ustaz, alhamdulillah ustaz, dia dah mati dah. Tengok, walaupun hang samsing, hang ada pengaruh, hujung mati juga. Betul tak? Sebab tu hidup ni jadi orang yang baik. Bila orang mati, dia orang sebut apa? Meninggal dah nu, moga Allah ampunkan dosa dia. Betul tak? Orang doa kat kita, meninggal dah dia tu, bagus dia tu, suka tolong orang, sedekah sana, sedekah sini. Ini hidup buat jahat, tunjuk samsing. Bila mati, alhamdulillah ustaz, mati dah dia ustaz. Orang seronok hang mati. Betul tak? Orang seronok. Jadi samsing kampung dusun ni kan dah pun betul tak kan? Samsing kampung dusun sampai masa hang pun mati, orang kenangkan hang sebagai orang yang tak elok. Baik tuan-tuan, tak apa dah. Tapi nak cerita tu adil lah. Adil pada diri sendiri. Tolong adil. Kita tahu benda ni salah, ubah. Benda ni salah, ubah diri sendiri. Tak ke mana pun, hujungnya mati juga. Tak mau berubah tu pulang, esok jawablah depan Allah. Orang dah nasihat tak mau, jawab depan Allah SWT. Baik, itu adil pada diri sendiri. Kemudian tuan-tuan, Nabi-Nabi ni juga menepati janji. Semua menepati janji lah. Dan sahabat Nabi, boleh kata semua sahabat Nabi ni semua menepati janji.
Dia tak janji, dia tak buat. Sebab tu dalam hadis Nabi dia ada kan tentang 3 ciri orang munafik. Zaman Nabi kalau ada 3 ciri tu munafik. Kenal, senang. Pasal sahabat Nabi tak ada perangai lagu tu. Sahabat Nabi tak ada perangai lagu tu. Perangai lagu tu zaman Nabi orang munafik je. Tapi zaman sekarang tuan-tuan nak pakai susah tuan-tuan. Pasti ada orang yang nampak cakap Islam, tuan-tuan nampak orang yang peribadi dia nampak Islam. Dia mengaku dia Muslim, tapi sifat tu ada dekat dia. Ayatul munafiq salas. Tanda orang munafik ni 3. Idza hadatha kadzaba, cakap bohong. Bohong sana, bohong sini, bohong munafik. Zaman Nabi kalau lagu tu munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, janji. Janji ni, janji tu macam-macam janji. Habuk pun tak ada. Zaman Nabi buat lagu tu, sahabat Nabi dah berhati-hati. Oh, jaga-jaga. Sahabat Nabi. Zaman sekarang tuan-tuan jangan guna hadis ni tuan-tuan pergi letak kat orang Islam. Habis semua pakai jadi munafik tuan-tuan. Zaman ni kalau ada orang Islam perangai lagu tu, kita sebut apa? Orang Islam yang berperangai munafik. Jangan kata dia munafik tu. Sebab munafik ni dalam dia kufur, luar di Islam. Zaman sekarang ada je orang yang dalam di Islam tapi berperangai munafik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khan, bila diberi amanah, sesuatu amanah. Bila sebut amanah ni sesuatu jawatan, sesuatu tugas, sesuatu bidang kuasa. Khan, dia khianat. Itu perangai munafik. Baik tuan-tuan. Kemudian yang kedua, elok pergaulan dengan keluarga serta orang ramai dan lain lagi. Yang ni elok pergaulan. Nabi elok pergaulan dengan keluarga, dengan orang ramai. Nabi elok semua. Baru ni ada satu isu sikit saya tengok kat tuan-tuan, ada Facebook. Mungkin saya ingat ramai yang ada Facebook sini. Saya ada kenal satu siap masjid. Ada satu masjid, satulah masjid tu, tapi bukan dalam Krian ni, ada masjid luar Krian tuan-tuan. Siap masjid ni dia friend dengan saya Facebook. Saya tak aktif sangat Facebook ni tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan, orang bergaduh apa, saya tengok, saya senyum. Bergaduh. Sebab semua benda yang kita tulis akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya tak kenal sangat. Kena tulis benda dia elok. Betul tak? Tulis dia elok. Tak kira dalam apa-apa benda pun. Orang ni semua bergaduh, manusia ni. Bab ni bergaduh. Saya tengok, saya senyum je. Kalau tulis elok, bagus. Tapi tulis bukan-bukan, kita geleng kepala. Tak cerdik betul macam tu lah. Kita geleng kepala seorang-seorang lah tuan-tuan. Tak apalah. Satu siap masjid ni, dia, saya tengok dia main masjid bagus. Dia pakai serban, dia main mengaji. Tapi bila saya tengok Facebook dia, duduk main gitar, menyanyi tuan-tuan. Saya pening tengok. Siap ni betul ke ni? Saya beberapa kali saya tengok. Dia nyanyi lagu-lagu kuno tuan-tuan, lagu-lagu lama, lagu-lagu dulu-dulu tu, pop yeye, lagu-lagu pop yeye tu. Dia menyanyi, ada ketika dia menyanyi baju pun tak pakai, duk main gitar. Saya tengok, saya pening tuan-tuan, saya tengok video ni. Betul ke siap ni? Tapi main masjid serban atas kepala. Saya jadi pening, saya jadi keliru. Dalam masjid lain, di Facebook duk keluar, dia duk menyanyi tuan-tuan. Saya pelik. Satu lagi saya kenal, satu jemaah bagus tuan-tuan. Ini pun sama tuan-tuan, bukan belah Krian, luar Krian. Rajin mengaji tuan-tuan, rajin mengaji. Saya mengajar kat masjid tu kitab ni juga, Asas Akidah Islam. Dia rajin mengaji, dia rajin tanya. Pencen tentera, rajin tanya tuan-tuan. Jadi dia friend dengan saya. Yang ni dia suka politik pula. Dia suka politik. Dia selalu share kat WhatsApp saya. Macam-macam buat politik, dia hantar personal. Dekat Facebook dia share, dekat personal WhatsApp saya pun dia share. Macam-macam dia share. Saya tengok lain lah, kontra lah tuan-tuan. Saya parti lain, dia parti lain. Tapi saya tak kata apa, saya hormat dia. Selalu dia share dengan saya. Dia tengok saya, ustaz ni macam tak sama parti dengan aku ni, dia share dengan saya. Tapi saya okey tuan, saya tak marah langsung. Bagi saya tak apalah, dia seronok buat macam mana, asalkan dia bahagia, itu je. Lagi asalkan dia bahagia, tak apa-apa kita bergaduh. Betul tuan-tuan, kita boleh berbaik, kenapa kita nak bergaduh? Dia share kat personal saya, dia hantar macam-macam, share yang video-video yang keras-keras lah, heavy lah. Kalau orang tak tahan tu tuan-tuan, panas telinga lah. Tapi saya okey, saya bukan dapat elon apa pun. Betul tak? Kita tak ada elon pun. Orang dalam parlimen bergaduh, padahal ada elon. Betul tak? Kita bukan ada apa.
Jadi tuan-tuan, dan dia kat Facebook dia pun sama. Dia share. Saya tengok sakan betul dia ni. Tapi saya tak komen langsung. Tak apalah, dia yang penting dia bahagialah. Dia umur dia muda lagi, 50 berapa, 50 lah, awal 50-an. Saya pergi masjid baru ni, saya pergi, ustaz, saya tengok dia tak ada. Selalu dia ada duduk kat tiang tempat dia. Saya kata, sebab dia bekas tentera kan, sihat lah. Saya tanya, mana dia? Dia berkata, ustaz tak tahu kan? Dia meninggal dah ustaz. Loh, meninggal dah, dia terkejut tuan-tuan. Saya pergi tengok Facebook dia. Dia kata, ustaz dia kena stroke. Dia duduk kat hospital. Tapi dia duduk kat hospital lama tuan-tuan, berapa bulan. Dia duduk dalam berapa minggu di hospital. Saya tengok dekat hospital pun main Facebook lagi tuan-tuan. Hebat betul. Lagi 2 hari dia nak mati, dia duduk share lagi, hentam tuan-tuan, share lagi. Hebat betul dia ni tuan-tuan. Dah nak mati pun berpolitik tuan-tuan. Hebat sungguh. Tapi saya tengok, tak apalah, moga Allah ampunkan dosa dia lah. Kadang-kadang orang ni keliru tuan-tuan. Al-nas a'da'u ma jahilu. Manusia ni biasanya dia bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Kebiasaan dia begitu. Ini tak apa tuan-tuan, moga Allah ampunkan dosa dia. Kemudian, elok pergaulan dengan orang ramai. Baru ni di Facebook, isu dia, ada satu orang perempuan, pemilik syarikat buku. Saya tak nak sebut siapa pemilik syarikat buku tu. Dia keluar satu kenyataan. Dan kenyataan tu tak patut. Dia orang perempuan, dia keluar satu kenyataan. Dia pemilik satu syarikat buku yang agak besar di Malaysia ni lah. Saya tak boleh sebutlah nama syarikat tu. Tapi kenyataan ni viral. Dan dia tak tarik pun. Dia biar kenyataan ni. Dan kenyataan tu sangat tak patut. Dia tulis, dia kata antara perkara yang Nabi tidak selesaikan setelah Nabi wafat adalah cemburu di kalangan isteri dia. Seolah-olah Nabi meninggal dalam keadaan Nabi tak selesaikan cemburu di kalangan isteri dia. Ini kenyataan yang sangat bahaya. Seolah-olah merendahkan Nabi SAW. Yang pertama, orang perempuan cemburu biasalah. Tapi adakah Nabi tak tangani? Nabi tangani. Macam mana Nabi tangani sifat cemburu isteri dia? Ada ketika Nabi melawak dengan isteri dia. Tuan-tuan boleh baca. Ketika mana Nabi kahwin dengan isteri Nabi yang paling cantik. Siapa isteri Nabi paling cantik? Safiyah binti Huyai. Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Biasa orang perempuan cemburu tuan-tuan. Cemburu tu biasa. Sebab tu siapa kahwin lebih, orang perempuan cemburu tu biasa. Mana boleh tiba-tiba tak cemburu? Cemburu tu sifat manusia. Macam sifat marah. Sifat marah tu biasa. Tuan-tuan tak boleh buang sifat marah. Cuma tuan-tuan kena tahan, jangan melampau. Tuan-tuan marah kat orang, jangan sampai pergi bunuh dia. Itu yang melampau. Marah kat orang, jangan sampai pergi sihir. Kita kecewa, jangan sampai bunuh diri. Sifat tu sifat semula jadi manusia. Jadi Nabi, bila Nabi kahwin dengan Safiyah, Aisyah cemburu sebab Safiyah ni antara orang perempuan yang paling cantik. Dan dikatakan dia isteri Nabi paling cantik, Safiyah binti Huyai, keturunan Yahudi. Jadi bila Aisyah pergi tengok Safiyah, muka Aisyah marah. Maka Nabi pun melawak. Nabi kata, Aisyah dah tengok ke belum? Nabi melawak. Dah tengok ke belum? Nabi tak marah dia. Aisyah kata, aku nampak anak Yahudi. Aisyah marah. Memang dia anak Yahudi pun, dia keturunan Yahudi. Tapi Nabi melawak dengan dia. Nabi tak anggap cemburu tu satu benda yang heavy, benda yang berat. Ada ketika Nabi SAW berlembah lembut. Ketika mana apa? Safiyah binti Huyai bagi apa makanan dekat Nabi. Masa tu Nabi duduk serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Safiyah dikirim makanan. Masa tu giliran Nabi dengan Aisyah. Bila bekas makanan tu sampai dekat rumah Nabi, Aisyah tahu ini daripada Safiyah. Aisyah tepih, jatuh, pecah makanan tu, bertaburan kuih tu. Macam mana Nabi urus? Sifat cemburu tu biasa. Kenapa Aisyah cemburu? Ini turn aku, ini masa aku dengan Nabi, jangan hantar kuih. Dia rasa macam ganggu masa dia dengan Nabi. Macam mana Nabi urus? Benda itu biasa di kalangan orang perempuan. Sebab tu banyak orang kahwin dua, mula-mula je seronok. Dia mai tahun kedua, ketiga dia pening kepala. Tuan-tuan tanya orang kahwin ramai. dia seronok awal-awal, dah lama-lama dia termenung seorang-seorang. Betul. Tak percaya, cuba buat. Nanti dia termenung. Pasti pada termenung, nak bercerai, kesian kat anak. Betul, nak bercerai, kesian kat anak. Biasanya kalau dia tak ada anak, biasanya dia akan bercerai. Biasanya. Tapi dah ada anak, dia mula fikir, kesian kat anak, terkontang ganting. Tapi kalau tak ada anak, tuan-tuan, biasanya hujung-hujung memang maksudnya dia akan cerai. Salah satu.
Pasal apa? Dia dah mula pening. Pasal apa? Dia tak reti urus. Cemburu. Orang perempuan dia akan cemburu. Itu biasa. Tanyalah ustaz ke bukan ustaz ke, macam mana nak tackle cemburu tu. Itu sifat semula jadi. Nabi macam mana? Nabi bersikap lembah lembut. Ada orang bila, mungkin ada setengah orang dia tak reti isteri dia bagi pecah, mungkin dia lempang isteri dia. Itu tak reti. Nabi macam mana? Nabi kata, ibumu sudah marah. Ibumu sudah marah. Kan Aisyah, mak kepada orang yang beriman. Nabi ambil balik, Nabi sapu, susun balik pecahan pinggan tu, letak balik kuih dia. Macam mana nak berhadapan dengan ni cemburu? Dengan sikap lemah lembut. Ada lagi ya tuan, cara Nabi mengurus. Nabi urus juga dengan membahagikan turn giliran. Betul tak? Itu cara Nabi urus cemburu. Macam mana makcik tu boleh kata, saya sebut dia makcik lah tuan-tuan, mengatakan Nabi meninggal dunia dalam keadaan Nabi tak menyelesaikan masalah cemburu di kalangan isteri dia. Ni salah sesalahnya. Orang dah tegur, ramai ustaz tegur. Biasalah saya kata, orang kadang-kadang dia ada sombong lah hati dia. Dia nak turunkan post tu, dia rasa macam macam bodoh lah. Dia rasa macam tu. Padahal memang pun salah. Turun je lah post tu salah. Tapi tak mau turun. Walaupun dia pemilik syarikat, post tu salah. Secara halus dia telah merendahkan kedudukan Nabi SAW. Turun je lah, apa susahnya? Kena insaf lah pada diri sendiri. Ustaz ramai dah tegur ni. Ustaz ni tengok post dia duduk biar juga. Sayang tuan-tuan. Tengok Facebook dia tulis bagi kata-kata kata-kata motivasi. Kalau hang sendiri pun tak boleh nak betulkan satu kesilapan, macam mana nak bagi motivasi kat orang? Satu lagi tuan-tuan, yang ni pun sama, kerja dekat Kelang tu. Yang ni pun sama juga. Dia ni antara orang yang kerja dekat Kelang buku tu juga, syarikat buku tu. Dia tulis apa? Dia tulis Nabi Muhammad adalah pemimpin yang tak pernah minta maaf bila buat salah. Uish, ni apa benda ni? Nabi pernah minta maaf. Pernah Nabi minta maaf. Dalam Nabi tak terima, Nabi minta maaf pada sahabat. Pasal dia kata apa? Tak ada riwayat yang mengatakan Nabi minta maaf dalam kes yang kurma tu kan. Bila tak ada riwayat, bukan makna benda tu tak ada. Itu masalah dia. Bukan makna benda tu tak ada. Itu masalah. Bila tak ada, bukan makna benda tu tak ada. Baik, jadi dia buat kesimpulan begitu. Jadi tak ada disebut dalam riwayat, maknanya Nabi tak pernah minta maaf. Bila orang baca kenyataan lagu tu, orang akan anggap Nabi ni satu pemimpin yang sombong. Bila buat salah tak mau minta maaf. Baik. Padahal ada dalam hadis lain yang Nabi minta maaf ketika mana Nabi tak terima pemberian Nabi dalam ihram. Nabi bagi tahu, Nabi minta maaf. Baik. Jadi dijadikan satu kisah itu bahawasanya Nabi tak pernah minta maaf, tak boleh. Baik, kemudian menepati janji. Sebab asas dalam agama tuan-tuan adalah bersangka baik. Asas dalam agama bersangka baik. Itu asas dia. Asas dalam agama kalau tak ada bukti bersangka baik, bukan bersangka buruk. Bila tak ada dalam hadis mengatakan Nabi minta maaf, bukan makna Nabi tak minta maaf. Itu asas dia bersangka buruk. Asas dalam agama bersangka baik, apatah lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kena tahu. Asas dalam agama. Kita tengok orang lain macam sangka baik. Jangan asas dia bersangka buruk dulu, bukan. Baik, sebab tu dalam Quran kata apa? Jangan buat apa? Jangan bersangka buruk. Macam mana ayat Quran? Wajtanibu, macam mana ayat dia? Ustaz dia ingat, Ustaz Imam macam mana ayat dia? Jauhi sangka buruk. Ini hafal Quran surah Al-Hujurat lah. Zanna su, macam mana saya lupa tuan-tuan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah kamu daripada kebanyakan sangka-sangka buruk. Kerana kebanyakan sangka buruk itu adalah dosa. Bila tengok dalam hadis tak dinyatakan, sebab hadis ni perawi meriwayatkan apa yang dia nampak. Dan riwayat dia pun tak sama. Perawi ni riwayat lagu ni, perawi ni riwayat lagu ni, perawi riwayat lagu ni. Bila tak ada, asas dia bersangka baik. Bukan bersangka buruk.
Tapi yang tu pun orang tengok tu kan, orang tengok. Tapi sampai sudah tak bawa turun. Dia duduk merapu, pusing. Saya dah tengok dia punya tulis. Macam mana boleh tulis buku motivasi? Benda jelas kenyataan yang menghina Nabi secara tidak langsung, merendahkan bukan Nabi, orang tengok tak bawa turun. Gagal. Orang yang tidak insaf dengan diri sendiri. Kemudian elok pergaulan dengan keluarga serta orang ramai dan lainnya. Pergaulan Nabi memang elok. Semua orang akan puji Nabi mempunyai akhlak yang baik. Tak ada orang yang jumpa Nabi kecuali dia akan kagum dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Quran bersebut tentang sifat Nabi ni. Yang menjamin akhlak Nabi ni siapa tuan-tuan? Allah. Allah Taala sebut apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang paling mulia. Mulia ke akhlak Nabi kalau tidak menyelesaikan cemburu antara isi dia? Tak mulia. Sedangkan Quran kata Nabi akhlak yang paling mulia. Mulia ke akhlak Nabi bila Nabi buat satu kesalahan Nabi tak minta maaf? Itu tak mulia, itu sombong. Quran kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pengiktirafan oleh Allah Taala. Dalam ayat lain Allah Taala kata walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, sekiranya kamu ini berhati keras, fadzan, kamu ni apa? Fadzan, seorang yang sikap keras, ghalidal qalbi, hati keras hati, lan faddu min hawlik, orang pakat lari pada engkau. Quran iktiraf akhlak Nabi. Jangan keluar kenyataan apa-apa yang bukan-bukan tentang akhlak Nabi, betul nak berfalsafah, bukan-bukan. Yang menjadikan mereka itu sebagai manusia yang sempurna kejadian dan sifatnya, segala sifat yang baiklah. Segala sifat yang baik, kesempurnaan pada Nabi SAW. Macam mana akhlak Nabi itu baik? Nabi pernah sebut Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Tuhanku dan sebaik-baik pendidik, dan Allah Ta'ala memperelokkan didikannya untukku. Quran itu mendidik Nabi SAW. Bila ada apa-apa turun ayat Quran menegur Nabi. Bila ada apa turun ayat Quran menegur Nabi. Antaranya kisah Abdullah bin Umi Maktum dan sebagainya. Al-Quran yang menegur Nabi SAW. Itulah didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, akan datang kita sambung ke surat 138, bab yang ke-17, Rasul bersifat maksum. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kekurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la madhura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.